an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT pada malam ini kita boleh berjumpa lagi sekali. Walaupun agak lewat. Pakai pun t-shirt lah. Ke tempat lain tak pergi tadi. Di mana hari ni sepatutnya kuliah tafsir, tapi anak pun tak ada nak ulang kaji lah. Ya. Jadi anak teruskan dengan kuliah muamalah lah. Muamalah tak ulang kaji pun tak apa. Okey, di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk tentang sumber muamalah. Ya, itulah daripada mana hukum muamalah diambil. Daripada Quran, daripada hadis Nabi, daripada ijma', ya. Dan juga daripada qiyas. Dan saya dah baca lah, saya ingat keseluruhannya. Kalau tak keseluruhan pun mungkin sebahagian daripadanya sudah memadai lah, ya. Daripada malam ni kita nak pergi bab yang khususnya. Sebab introduction to muamalah ni saya hanya ambil kuliah satu bab aja. Ya, jadi hari itu definisi satu bab, hukum satu bab, definisi satu kuliah, hukum satu kuliah, hukum mempelajari muamalat. Ya. Kemudian kepentingan mempelajari muamalat satu kuliah, sumber muamalat satu kuliah. Kemudian malam ni kita masuk bab yang kelima lah daripada intro fiqh muamalat, itulah adabul muamalah, adab muamalat, ya, adab muamalat. Baik. Di mana adab ni yang merujuk kepada etika, akhlak. Tak kala kita berurusan sesama kita. Apakah saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kitabnya dan Rasulullah SAW menerusi hadisnya, hadis-hadis baginda lah, ya, sunnah-sunnah baginda. Di mana saya notakan di sini ada 13. Sebenarnya banyak tuan, ya. Dan kita boleh dapati daripada buku-buku fiqh muamalah yang kita belajar, yang kita baca dan kita rujuk, ada macam-macam tuan. Puluh-puluh pun ada. Tapi saya notakan yang basic lah, yang fundamental. Pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat ikhlas ni hanya perlu dalam hak ibadat, kerohanian. Dalam hak kehartaan pun kena ikhlas juga tuan. Ya. Pasal apa awak kerja? Saya kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu number one. After that, kerana nak bagi nafkah kepada anak isteri, kerana nak mengelakkan kita daripada meminta-minta. Kerana kalau kita tak kerja, macam mana kita nak hasil? Itu yang jadi minta sana, minta sini, mohon sana, mohon sini. Bila orang tak bagi, dia marah. Tak? Kadang-kadang zakat pun minta juga. Padahal dia boleh kerja. Ada je orang yang tak kerja tuan, minta zakat. Betul tak? Apa tak ada? Ada. Ya. Apa? Cuma kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ni kalau orang datang minta zakat, dia bagi. Tapi dia tengok badan tegap, kuat, besar. Tapi mari minta juga. Ya. Tapi Nabi tegur lah. Nabi kata di mana zakat ni tak boleh kepada orang kuat-kuat seumpama kamu. Which is kena kerja lah. Tapi Nabi bagi juga tuan. Nabi tidak mengecewakan orang-orang yang datang meminta kepadanya. Ya. Macam kita lah, pergi jabat zakat nak isi borang apa gitu ini memanglah susah sikit. Tapi at the end of the day, kebiasaannya dapat. Ya. Okey, jadi kena ikhlas lah. Walaupun muamalat bukanlah ibadat khususiah. Muamalat ibadat juga tuan, tapi dia bukan ibadah khususiah. Kerana ibadah-ibadah ni mengikut standard ulama-ulama kita ialah kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah. Benda yang boleh bawa kita dekat dengan Allah. Apakah harta tidak boleh bawa kita dekat pada Allah? Habis tu kita duduk serkah-serkah tu pakai apa? Pakai duit kan? Ya. Untuk bayar zakat, of course. Pakai apa? Pakai duit. Ya. Maka dengan harta dapat mengangkat umat Islam menjadi umat yang lebih kuat. Pasal apa? Nabi semasa di Mekah tak ada jihad. Al-jihad laisa bimasyru'in fi Makkah. Jihad tidak disyariatkan di Mekah. Di samping kerana kelemahan umat Islam pada waktu itu, di samping tidak ada harta lah. Pasal kalau nak jihad kena ada kelengkapan perang. Bahkan masa Nabi di Madinah setelah jihad disyariatkan, sebagian sahabat sedih. Pasal apa? Pasal tak ada kuda, tak ada baju besi, tak ada pedang. Dan Nabi tidak dapat menyediakan kesemuanya. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan Nabi pun sebutlah hadis dia, bila seseorang itu dipilih untuk berjihad, dia wajib jihad.
Asal jihad ni fardu kifayah. Dia tak wajib atas semua orang. Dia bukan fardu ain, tuan. Ya. Secara umum lah. Tapi bila pemerintah pilih, khusus pada zaman Nabi, bila Nabi pilih, dia wajib. Faiza stumfirtum fanfiru. Hadis Aisyah dan Sahih Muslim. Bila kamu dipilih untuk pergi, kamu kena pergi. Wajib dah. Tapi ada yang daripada dia tak ada kelengkapan. Namun dia naik dah, kena pergi. Tapi dia tak ada kelengkapan. Dan Nabi suruh siapa-siapa yang ada kelengkapan, bantu saudara dia yang lain. Tapi kalau dia tak ada juga, maka Allah Ta'ala kata tidak ada dosa ke atas mereka. Asalnya wajib. Tapi dah tak ada kan. Ya, tak berdosa lah. Jadi dia bukan ibadah khususiah seperti solat, seperti puasa. Tapi ibadah juga. Istilah ulama kita dia bagi ibadah ghair mahdoh. Ya, in absolute ibadah. Ibadah yang tidak mutlak atau tidak khususiah. Ya. Dia bukan ibadah khususiah seperti solat atau puasa. Tapi jika dilakukan dengan cara yang betul dan selari dengan syarak, ia tetap ibadah. Ataupun dengan arti kata lain, berpahala juga tuan. Ya. Apa kerja bagi nafkah ke anak isteri tidak dapat pahala? Ya. Mana mungkin tak dapat pahala? Nabi sebut dalam hadis Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan. Kamu tidak memberi nafkah, sesuatu nafkah pun, illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan diberi pahala. Asal keluar duit, Nabi kata, untuk kebaikan dapat pahala. Hatta ma ja'alta fi fam imra'atik. Sehingga apa yang kamu beri pada mulut isteri-isteri kamu. Ya. Mana nafkah lah, kita bagi nafkah, dapat pahala tuan. Yang kata tak dapat pahala. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata sebaik-baik sedekah atau infak ialah kepada anak isteri. Ya. Baik. Keutamaan kita pada kita dan keluarga kita dulu, ada lebih baru kita sedekah. Ya, cara dia begitu. Ya. Baik. Ia tetap ibadah. Jadi ibadah memerlukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tulis di situ surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh dalam hal agama, termasuk dalam konteks-konteks seumpama ini, mereka supaya mereka ikhlas melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya tulis Bukhari nombor 1. Itu hadis Sahih Bukhari lah, hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Shalihin, Nawawi dan juga hadis 40 beliau, hadis nombor 1 juga, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya dikira sesuatu itu berdasar pada niat. Ya, benda ibadat pun kalau niat bukan kerana Allah, dia tak jadi ibadat. Dosa lagi ada. Tapi benda yang bukan ibadat khususiah lah. Kalau kita buat kerana Allah, dia tetap ibadat. Ya. Of course lah, kalau kita buat dengan adab-adabnya yang telah disarankan kepada kita. Asal makan itu apa? Harus. Makan tak dapat pahala tuan, pada asalnya. Semata-mata makan. Asal makan ni harus. Benda dunia. Ya. Tapi kalau kita makan, kita niat kerana Allah. Aku makan ni kerana Allah. Tapi kalau 3 pinggan bukan kerana Allah tu. Makan sekadarnya lah. Kemudian, kerana Allah ni maksudnya, aku makan ni kerana nak buat ibadah contohnya. Kalau tak makan kan lapar, tak boleh buat ibadah pula. Kena ada niat begitu, disarankan begitu. Jarang kita buat ibadah, termasuk saya sendiri. Makan je lah, tak ada niat lah. Dan dicampur pula dengan adab-adab yang kita buat. Baca bismillah, makan tangan kanan, makan makanan yang lebih dekat kepada kita. Ya tak? Dan macam-macam lagi. Tengok dalam adab makan dan minum, tak adalah dalam fiqh muamalat. Dia ada dalam fiqh makan dan minum lah, fiqh pemakanan dia panggil, fiqhul at'imah wal asyribah. Tengok ada dalam 30. Adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Baik, jadi ikhlas tuan ya. Fikirlah hasanah atau buatlah hasanah, jadi ikhlas. Kita niatkan hati kita tu ikhlas kerana Allah. Dan bila kita ikhlas dalam muamalah, kita tak buatlah benda-benda merepek. Ya tak? Kerja ikhlas kerana Allah. Kita taklah curi tulang. Ya tak? Tapi ya, kadang-kadang kita rasa kita tak curi tulang, tapi dikira sebagai curi tulang. Payah juga kerja-kerja tuan. Saya sendiri pun tak adalah kita ada pesan kerja betul-betul amanah saya tak kot. Kita ada juga aki-pengki sikit-sikit pasal manusia lah. Ya. Kita buat yang terbaik lah ya. Lepas tu apa nama? Kita tak ambil barang-barang yang ada di tempat kerja kita buat balik tanpa izin majikan kita. Betul tak? Ada dah kita ambil.
Kena ingat tu. Saya tak kerja dah, lah ni tak pencing dah. Lah ni tak kerja, jangan kerja dulu lah, ada dah bawa balik barang daripada syarikat. Tak minta izin majikan. Kalau ada, kena fikir lah macam mana nak buat. Saya tak ada kot, saya rasa lah kot. Tapi kalau ada, mana tahu kan. Oh, dia bawa balik macam-macam office. Dia ingat dia punya. Ya. Boleh tuan-tuan. Jadi kena fikir benda-benda macam tu ya. Benda remeh-temeh begitu. Okey, yang kedua, kita juga dituntut supaya berusaha bersungguh-sungguh. Jangan hanya berharap tanpa berusaha, kerana Islam sentiasa memerintahkan kita agar membanting tulang dan memerah akal fikiran untuk memajukan kehidupan duniawi kita di samping mengejar akhirat, serta tidak hanya bertawakal kepada Allah semata-mata. Ya, dalam Quran Allah Taala sebut harta 86 kali, kalau tak silap saya pernah sebut dulu ya. Waradat kalimatul mali fil Quran samaniyat sittatun wa thamanuna marrah, 86 kali ya. Dan Allah Ta'ala dalam Quran tidak mencela harta pada zatnya. Ini disebut hatta oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Al-malu laisa bimazmumin fi zatihi. Harta itu tidak tercela pada zatnya. Ya. Tapi dengan cara kita memperolehi dan menggunakannya. Walakin fi kasbihi wal infaqi bihi. Bagaimana kita menggunakannya, menguruskannya, memperolehinya adalah lebih-lebih lagi. Ya. Jadi itu di situ letaknya. Dan kita kena kerja lah, maksud poin nombor 2 ni. Ya. Ada sahabat Nabi, tadi kes minta zakat kan Nabi bagi. Ada kes pula tuan, dia pergi minta dengan Nabi. Tak tahulah minta zakat ke, tapi minta. Nabi tanya dia, "Apa ada rumahmu?" Dia kata, "Rumah aku ada satu bekas air dan satu helai kain selendang." Nabi kata, "Pergi ambil." Saya ringkaskan begitu. Biasa hadis ini digunakan pakai dalam 2 bab. Pertama, bab galakan untuk bekerja, al-hathu 'alal amal. Yang kedua, dalam bab bai'ul muzayadah, bab jual beli secara bidah. Tahu bidah? Bidah ni makna siapa yang offer lebih tinggi harga dia dapat. Pasal hadis ni very related dan relevan lah kepada 2 bab itu. Pertama, bekerja. Pasal Nabi kata, "Gapo ada rumahmu?" "Ada." Hak tu lah. Bekas air dengan selendang. Pergi ambil, Nabi kata. Lepas tu apa Nabi suruh buat? Nabi kata, "Mu ambil 2 benda ni, pergi jual." Berapa dapat? Dia pergi jual. Dapatlah duit sikit. Nabi kata sebahagian daripada duit ni, sebelum jual tu Nabi tanya dulu. Nabi yang tolong jualkan. Nabi kata, "Siapa yang nak beli barang ni?" Sahabat kata, "Ana ya Rasulullah, akhuzuhu bidarham." Aku beli dengan 1 dirham. 2 barang tu. Kemudian Nabi berkata, "Man zada ala hadza." Siapa yang nak beli dengan harga lebih tinggi? Who offer the better price? Ya. Siapa yang nak beli dengan harga lebih tinggi? Sahabat kata, "Ana ya Rasulullah, akhuzuhu bidarhamain aw bi salasati dirham." Aku Rasulullah, aku belikan 2 dirham atau 3 dirham. Ya. Maka siapa yang offer lebih tinggi, Nabi jual kepada dia. Dari situ ada jual beli secara bidah tu. Boleh jual beli gitu tuan. Kita tidak letakkan harga secara tetap, kita offer. Siapa yang nak beli lebih mahal, dia dapat. Ya. Dia panggil bidah sales. Itu yang diguna pakai tu. Bukan kata dalam Islami konsep saja, dalam konvensional pun ada bidah-bidah ni. Betul tak? Bukan orang Islam saja buat, orang Islam pun buat juga. Jadi satu bentuk cara penjualan barang. Dia panggil bai'ul muzayadah. Ya. Jadi Nabi buat tu. Jadi sahabat offer harga lebih tinggi, Nabi jual ke dia. Dapat duit, Nabi kata separuh daripada duit ni apa mu buat? Mungkin beli makanan untuk ahli keluargamu. Dulu kan keluarga dulu tuan. Sebab tu ada sahabat yang lain, Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah, dia kata, "Ya Rasulullah, ini dirham." Wahai Nabi, aku ada 1 dirham. Nabi kata, "Anfiq ala nafsik." Guna untuk dirimu. Ya. Lepas tu dia cek-cek ada duit lain pula. "Ya Rasulullah, ini dirham." Ada 1 dirham lagi. Nabi kata, "Anfiq ala imra'atik." Bagi kat binimu pula. "Ini dirham ya Rasulullah." "Aku ada 1 dirham lagi wahai Rasulullah." "Anfiq ala ayalik." Bagi kat anak binamu pula. Kita ada duit, belanja saing dulu. Anak bini kedian. Anak bini dulu. Ya. Lepas tu Nabi kata, dia kata lagi, "Ya Rasulullah, ini dirham." Ada lagi 1 dirham.
Oh, macam tak logik cerita ni. Hadis saya tuan. Ya. Nabi kata, anta a'lam bihi. Kamu yang lebih tahu bagaimana untuk menggunakannya. Mana bolehlah guna benda-benda lain termasuk untuk bersedekah. Ya. Tapi dulukan yang tu dulu. Nampak? Baik. Jadi, separuh dia beli makanan lah Nabi suruh. Bawa balik ke anak bini dia. Separuh lagi apa dia buat? Nabi suruh dia beli kapok. Beli parang. Dan Nabi kata kepada dia, mau pergi cari kayu api. Kemudian mau jual. Dia pergi cari kayu api, dapat dan dia jual. Kemudian Nabi berkata kepadanya, kamu bekerja begini, lebih baik daripada kamu meminta-minta sama ada orang bagi atau orang tidak bagi. La'an yahtatib ahadukum huzmatan min hatabin khair min an yas'alan nas. Atau atau mana? Itu hadisnya. Cerita dia kena kerja lah. Jangan duduk malam-malam gitu. Ya. Okey. Tapi kita ni kerja-kerja bakal dah ni. Ya tak? Pecing-pecing tu pasal pecing dah. Tak kerja pun tak apalah kan. Ni orang muda-muda ni yang malah bekerja. Main tuan. Ya. Pengangguran ni sebahagiannya memang dia nak kerja tapi kerja tak ada. Sebahagian lagi memang dia tidak mahu bekerja. Itu memang realiti lah. Ya. Alah, takkan kita tak ada saudara mara, anak beranak yang jenis malas bekerja. Ya tak? Kadang-kadang isteri yang bekerja. Tak ada ke? Hebat. Apa yang beli tuan kalau tak ada? Banyak kes isteri yang bekerja. Suami kadang kerja juga, tapi kerja main-main. Kerja tak. Isteri pula jadi tanggung suami atau sara keluarga. Jadi terbalik. Tak boleh gitu Okey, nombor 3, banyakkan berdoa dan bertawakal kepada Allah di samping berusaha bersungguh-sungguh. Kita kena usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala sebut dalam surah Ar-Ra'd, ayat ke berapa saya pun lupa. Allah Taala tidak akan merubah diri kamu sehingga kamu merubah diri kamu sendiri. Ya. Tapi selepas kita berusaha, apa kita buat? Tawakal lah. Karena at the end of the day yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Usaha tak kena usaha tuan tapi doa jangan lupa dan bertawakal. Ada beberapa hadis Nabi SAW. Hatta ayat Quran, tuan buka surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Unfortunately orang Melayu suka guna ayat ni, tapi bukan untuk memahami, menghayati atau mengamalkannya. Tapi untuk dijadikan semata-mata perhiasan, maybe di rumah, ya, di masjid. Dan sebahagian tu tahun nego, memang dia letak tempat nego dia. Tak tahu ni nak apa. Saya heran, asal masuk kedai je ada ayat tu. Asal masuk kedai je ada ayat tu. Asal ada ayat tu je masuk kedai. Cuba tanya tuan kedai tu. Pasal apa awak gantung ayat ni? Jadi sebahagian kata, masa gantung ni sebab orang lain gantung belaka. Tapi saya tak nafikan. Mungkin sebahagian akan kata, ayat ni untuk kita tarik rezeki lah, bagi mudah sikit nego, bilaku dan seumpamanya. Tak ada. Kalau ayat tu tuan-tuan boleh tarik rezeki mudah-mudah begitu. Sebelum awak buat, Nabi buat dulu. Sebelum awak buat, Nabi akan suruh dulu. Kalau betul-betul bermanfaat. Pasal Nabi ni tuan-tuan, apa-apa yang bermanfaat bagi umat dia, dia tidak miss. Macam mana ayat yang turun kepada baginda, bagi dia tidak tahu, tidak mengamalkan, bahkan tidak menyuruh umatnya. Kita ayat tak turun, kita pergi buat begitu. Benda tu tak ada basis, no basis. Cuma biasalah kita pandang-pandang sendiri kan. Tak perlu. Yang disuruh ialah kita faham ayat tu. Ayat tu suruh apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan beri dia jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia beri rezeki hingga dia tidak menyangka-nyangka. Kena takwalah. Awak letak ayat 1000 dinar, tanya semayang, awak tak semayang. Saya personally pernah tanya seorang tukang masuk. Dia kata dia 15 tahun tak semayang kerana masuk punya hak. Tak boleh nak tinggal dengan orang. Tak semua. Bukan kata semua tukang masak begitu. Adalah sebahagian yang saya personally sembang sendiri. Zaman dia muda-muda dulu lah kot. Dah ni dah tua sikit tak. Insah dah lah. Habis tu untuk apa awak kata ayat tu kalau awak tidak menghayati? Allah kata takwa dulu. Baru Allah nak bagi rezeki. Awak tak semayang, awak tak ada takwa. Ya? Maka rezeki tak mari. Ataupun kalau mari rezeki pun tidak berkat lah. Itu saja. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah,
menyerah kepada Allah setelah dia berusaha, maka memadailah Allah baginya. Ya. Sambungan apa? Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Apa-apa yang Allah Taala nak, Allah Taala mampu melakukan. Ya, sesungguhnya Allah Taala itu balighu amrihi. Inna Allaha balighu amri. Allah Taala itu sampai urusannya. Maksud apa-apa Allah Taala nak, confirm akan jadi. Ya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah Taala telah menjadikan sesuatu itu ada ketetapan masing-masing. Maksudnya usul-usul juga. Tapi kena tawakal kepada Allah. Dan kita kena percaya bahawa semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian jangan sekali mengabaikan kewajipan beribadat kepada Allah, terutama ibadat yang wajib. Tengok tu. Seperti solat. Muamalat juga, berniaga juga, jual juga. Tanya orang azan Jumaat, dia sibuk duk jual. Betul tak? Macam kita dulu gitu juga. Lah ni ada kot. Tak tahulah, saya dah lama tak pergi macam kita. Semayang tempat saya aja. Tapi kalau dulu memang tanya khutbah Jumaat, kungkang kat masjid, duk jual lagi luar tu. Ya? Jual beli sah menurut majlis para ulama, tapi berdosa. Pasal waktu itu bukan waktu jual beli. Allah Taala sendiri sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Bila azan tu, nak sembahyang tu, khutbah tu, kena cepat pergi untuk dengar khutbah lah dan sembahyang. Dan Allah Taala kata wa zarul bai', kamu kena tinggal jual beli. Sebab bukan zaman sekarang saja orang jual beli masa khutbah Jumaat, masa sembahyang Jumaat ni. Zaman Nabi dulu pun orang buat. Sehingga ada kes sahabat-sahabat meninggalkan sahabat yang lain. Tak tahulah Nabi ada ke tidak waktu itu. Orang ramai-ramai tu jadi tinggal 12 orang saja. Sebab tu ada pendapat ulama, dia kata sah kalau sembahyang Jumaat walaupun tak cukup 40. 12 orang pun cukup. Kerana memang ada kes hadis sahih dalam Bukhari atau Muslim, sahabat-sahabat ditinggalkan oleh sahabat yang lain sehingga kekal 12 orang saja sembahyang Jumaat. Cerita gitulah ya. Dalam surah An-Nur ayat 37, Allah Taala kata, Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Ada lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh jual beli mereka, perniagaan mereka. Mereka boleh, tapi jangan dilalaikan. Daripada apa? Daripada iqamis salat, mendirikan salat. Kerja-kerja, meniaga-meniaga, muamalat-muamalat. Tapi sembahyang tak boleh tinggal. Bagus on time lah. Wa ita'iz zakat, dan juga zakat. Ini pun penting juga tuan. Ada hamba Allah tu, saya bagi tazkirah Jumaat lah. Di suruh kita, ikhwan. After sembahyang Jumaat, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya kena tipu dengan assistant saya. About 70,000, 70,000. Saya ingat saya sebab tak bayar zakat, dia kata. Cukai bayarlah, tapi zakat saya tak pernah bayar. Saya kata tak apalah kan, nak buat macam mana, lepas ni bayarlah, tapi hak lepas-lepas tu kena bayar balik lah. Kira balik zakat kita misal, kena bayar balik lah, kena potong balik lah. Dia tak boleh kalau kita taubat, kita bayarlah. Habis tu hak lepas-lepas tu, dia tanya saya, boleh tak assistant saya tipu saya tu, saya nak niat sedekah dia, niat zakat dia, boleh tak? Mana boleh? Ya tak? Ya? Zakat lah. Hak dia tipu awak tu bukan zakat. Macam mana awak nak niat begitu pula? Ya? Cerita dah tak boleh lah. Ya? Kemudian yang kelima, mencari yang halal sahaja. Ini penting. Pasal memang kita kena mencari yang halal. Tak boleh cari yang tidak halal. Ya? Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Ada Anas bin Malik ataupun Ibnu Mas'ud dalam Sunan At-Tabrani. Ya? Mu'jam Tabrani. Nabi kata mencari yang halal itu adalah fardu ke atas setiap orang yang beriman. Jadi kena cari yang halal, tuan. Dan Allah Ta'ala sebut pun banyak lah yang Quran. Mungkin kita dah baca surah Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172. Allah kata, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Bila Allah Ta'ala sebut makan, minum, rezeki and so on, Allah Ta'ala akan kaitkan dengan yang halal lagi baik. Dan Nabi pun tuan, every subuh Nabi akan sentiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Wahai Tuhan, aku minta daripadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Pasal tiga benda ni penting. Ilmu penting, rezeki yang baik pun penting, yang halal lah. Ya, dan amalan yang diterima. Biar sikit pun, jangan Allah Ta'ala terima. Kalau banyak Allah Ta'ala tak terima,
sia-sia saja, ya. Selain perkara yang haram, kita juga dituntut supaya menekan perkara syubhat agar rezeki kita bersih. Ini bab syubhat lah. Haram satu hal, syubhat satu hal. Berapa minit dah? Oh, mata, popek-popek. Dah azan dah pun. Ada nak tanya apa-apa tak? Oh, kena ambil kuliah lagi lah. Untuk habiskan lagi beberapa poin. Ada lagi 6-7 poin. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ha? Beli barang guna voucher. Kenapa? Digunakan boleh. Voucher ni tuan-tuan, dia bukan duit. Tapi dia alat juga untuk kita berjual beli. Jika ia dikeluarkan oleh pengeluar voucher itulah dan dia sah. Saya ada syarikat. Mungkin saya nak keluarkan voucher. Voucher ni dia boleh dalam dua keadaan lah. Pertama, saya jual voucher tu. Jadi dia macam duit, tapi dia bukan duit. Sebab tu voucher tu kita boleh jual beli dengan kadar yang tidak sama nilainya. Saya jual voucher tu. Ini pun banyak berlaku. Dulu company kami, tak sebut nama lah. Dia pun ada keluar voucher. Di mana siapa-siapa yang nak beli voucher dia jual lah. Yang kebiasaannya company yang beli voucher kami tu dia beri secara percuma kepada staf-staf dia. Mungkin dia buat family day, dia buat sambutan tertentu, dia bagilah voucher percuma kepada staf-staf dia. Tapi company tu beli voucher daripada kita. Dan bila staf dia dapat voucher tu secara percuma daripada company tu yang dia beli daripada kita, dia pergi belilah di kedai kita. Di mana dia voucher tu dia tulis lah RM10, RM20. Kadang-kadang dia tak tulis duit. Dia ada dua bentuk voucher syarikat kami keluarkan dulu. Dia tulis makanan. Saya dulu kan restoran manager. Masa tak jadi ustaz lagi lah masa tu, baru nak start. Jadi ada voucher, dia tulis RM10, RM20. Mana nilai yang dia boleh guna untuk beli voucher tu di kedai kami. Dan kadang-kadang dia tak tulis nilai RM tu. Dia tulis meal tu, set tu. Set nombor 1, set nombor 2. Kadang-kadang bukan set, dia makanan aja kat situ. Boleh, tak ada masalah sama sekali. Jadi voucher digunakan. Dan voucher tu pun boleh kita jual lah. Syarikat kita bagi voucher percuma kepada kita. Kita pun tak tahu bila aku nak pergi kedai Ustaz Hasan ni. Bukan kedai saya kuli aja. Ya. Tak apalah. Pergi free lah ke adik aku, dia lah pergi kan, pergi tebus voucher tu. Dia panggil tebus lah, redeem ya. Voucher ni kita tak panggil jual beli. Walaupun hakikatnya dia jual beli juga. Ya. Kita panggil redeem lah, kita panggil claim ya. Jadi kita bagilah voucher tu ke adik kita, boleh adik kat anak kita, kakak kita dan seumpama. Dan boleh juga kita jual. Aku tak tahu nak pergi bila lah. Jual lah. Jual sign murah-murah. Voucher kita RM10. Kita pun jual. Ambil lah mula voucher. Main kat aku RM5 ya. Tapi voucher ni nilai RM10 tau. Which is voucher-voucher seumpama ini sebenarnya boleh dijual beli seumpama itu. Walaupun tak ikut nilai dia lah. Voucher tu nilai RM10. Kita boleh jual lebih, kita boleh jual kurang. Kerana voucher itu bukan duit. Ya. Mungkin ada pendapat yang kata tak boleh tukar melainkan nilai yang sama. Tapi yang saya rujuk termasuk daripada pakar muamalah kita, Dr. Zaharuddin dulu, bila dia bincangkan isu voucher-voucher dikeluarkan syarikat-syarikat shopping kompleks tertentu lah. Dia kata boleh saja dia jual beli dan tak sama nilai pun tak apa kerana dia bukan duit. Dia hanya voucher yang boleh dia beli di kedai itu. Dia tak boleh ni duit. Kalau sama-sama RM lah, tak boleh berbeza nilai. Kalau lain mata wang tak apa. Tapi voucher dia bukan duit. Dia boleh saja dijual. Jadi boleh lah. Cerita dia voucher boleh. Ya. Cuma kena tengok jugalah tuan-tuan syarat-syarat kat belakang voucher tu. Kebiasaan voucher ni dia ada satu, voucher ni untuk apa? Macam cakap saya untuk makanan. Ya, RM ataupun set tu sendiri, meal tu sendiri. Ya. Ada produk lah di situ ataupun dia punya nilai tu RM ke apa. Yang kedua ada syarat-syarat dia. Kat belakang tu ada syarat-syarat dia tuan. Ada dia punya term and condition ada kat belakang. Ya. Yang ketiga ada dia punya expiry date. Sebab itu bila kita dapat voucher, kita beli ke, kita dapat percuma ke, kalau dah lepas expiry date membazir. Jadi kita bagilah pada orang lain atau kita boleh jual juga. Tak ada masalah sama sekali. Cuma balik kepada term and condition tu, kalau dia kata tidak boleh dijual, maka kita tak boleh jual.
Kerana menurut majoriti para ulama, kita mesti terikat kepada syarat-syarat atau term and condition yang ada pada voucher itu. Kalau dia tak pernah jual, dia tak boleh jual lah. Dia sudah dianggap sebagai breach the condition. Kita langgar condition lah. Of course lah tuan-tuan, voucher-voucher tuan-tuan dapat kerajaan bagi. Macam-macam kerajaan bagi voucher kan. Voucher dulu voucher buku, kemudian voucher barang-barang runcit. Dia tak siap barang runcit tu, jadi dia jual voucher tu, which is tidak boleh. Kenapa? Kerana voucher-voucher kerajaan kebiasaannya terma dia ialah tidak boleh dijual. Kerajaan bagi tayar, voucher tayar, dia tayar baru je tukar, dia pun jual voucher tu contohnya, maka tidak boleh, kerana memang terma dia tidak boleh dijual beli. Bahkan sebagainya hanya scam saja. Ya tak? Dia jual voucher tu, dia tak dapat duit, voucher tu burn. Ada juga macam tu ya? Ada juga kerajaan bagi macam pemberian tunai lah, dia bukan voucher, dia bagi dulu kan, dia bagi kat Tasenggo, e-wallet dan seumpamanya. Yang mana kita tak nak guna, kita nak duit, itu tidak boleh juga. Dan kebarangkalian juga tidak sah, kerana kita telah menyalahi terma yang ada dalam pemberian berkenaan. Boleh. Dia tanya pendek, Ana jawab punya banyak. Tapi voucher memang Ana ada pengalaman lah, sebab saya kat Ana memang keluarkan voucher dulu. Hukum dia harus boleh. Cuma mungkin ada isu-isu berbangkit tak voucher hot in detail tu, saya pun tidak tahulah. Tapi asalnya boleh lah. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada tu, cukup tu. Ada tanya lagi? Muslimat ramai malam ni? Oh, mentang-mentang Ana lewat ramai muslimat pula ya. Lain kali Ana nak lewat lagi lah. Muslimat tak ada soalan? Patut orang pencen-pencen ni duit banyak, kena banyak soalan tu, tanya. Saya nak buat apa duit saya ni? Ya. 8.25 dah 5 minit kan nak berhenti. Kenapa? Ya. Okey, kad kredit maksudnya guna kad kredit apa hukum? Guna kad kredit apa hukum Okey, pertama apa itu kad kredit? Kredit ni mana hutang? Macam kita bincang dulu pasal jual beli lah. Jual beli ni secara umumnya ada 3. Satu, jual beli secara cash. Ya tak? Kita bayar duit cash, dapat barang tu. Itu jual beli secara cash Yang kedua ialah jual beli secara inden. Inden ni maksudnya kita bayar duit, barang dapat kemudian. Secara pre-order, tempahan atau seumpama. Yang ketiga ialah secara kredit. Kredit ni barang dapat dulu, duit kemudian. Ya. Itu jual beli secara kredit. Kredit ni maksud hutang. Jadi kalau jual beli secara kredit, jual beli secara hutang. Boleh bayar on stages, boleh bayar secara installment, macam-macam lah. Jadi kad kredit pun kad hutang lah, pasal kredit mana hutang. Ya. Boleh pakai kad kredit. Cuba kita kena tahulah. Kad kredit ni dia ada dua lah ni. Pertama kad kredit konvensional. Ya. Yang kedua kad kredit Islami. Yang mana tuan-tuan telah difatwakan global baik, Malaysia baik, orang Islam haram menggunakan kad kredit konvensional. Kerana kad kredit konvensional ia dikeluarkan saya nak cakap kad kredit konvensional tu dia secara konvensional lah, mana ada banyak isu lah di situ. Nombor satu, isu riba lah. Kerana bila kita guna kad kredit, bank tu bagi hutang kat kita, kemudian dia charge interest di situ. Jadi hak dia charge interest tu riba lah. Ya. Sementara kalau kita lambat bayar lah, lebih daripada tempoh yang dia benarkan, untuk kita bayar mengelakkan charge berkenaan. Faham tak? Contoh tuan-tuan ambil kad satu bank. Bank tu kata, kalau awak bayar dalam masa 5 hari selepas awak beli, awak tak kena charge. Zero lah. Mana tak ada riba. Tapi kalau awak bayar lepas 5 hari, awak akan dikena charge 1%, 2%, 3%, 4%. Lepas tu, cukup sebulan. Kalau awak lebih pula sebulan, dia charge lagi. Jadi ada banyak charge lah di situ. Riba. Riba hak mula-mula tu dipanggil riba hutang, riba qard.
Kemudian bila kita lewat bayar, dia cah-cah lagi, itu dia panggil riba jahiliyah, compounding lah, which is dia akan berganda. Jadi ada isu besar di kad kredit, pada kad kredit ni, isu riba tu lah. Okey, kita bayar awal, kita guna, esok-esok bayar, kita guna, esok-esok bayar. Bank memang takkan cah, tuan-tuan. Dan tidak ada riba di situ sebenarnya. Sebab tu Mufti Wilayah beberapa bulan yang lalu, dia pernah keluarkan fatwa dalam Maktabah Al-Bakri, tak silap saya. Dan saya pernah baca lah dia punya fatwa tu. Dia kata sebaik-baiknya guna kad kredit Islami lah. Tapi kalau kad kredit konvensional pun, dia kata boleh, asalkan kita bayar awal dan elakkan daripada dikenakan cah oleh bank. Pasal isu dia isu riba. Bila kita bayar awal, tak ada riba tu. Ya tak? Di mana ramai jugalah saya lihat yang tidak bersetuju. Kerana kad konvensional ni, walaupun kita bayar awal, tidak ada riba secara dasarnya, tapi masih ada isu-isu yang lain. Pertama ialah kita bersubhat dan menyokonglah industri konvensional. Ya. Yang kedua, sebenarnya bank, dia bukan cah kita saja. Dia juga cah kepada merchandise tu, kepada syarikat. Awak pergi guna, atau haji pergi guna mana kad tu? Guna paminyak. Paminyak pun bank cah juga. Saya tak tahulah dia cah berapa, tapi dia cah juga. Yang mana duit-duit yang dia cah daripada merchandiser ni, daripada syarikat-syarikat ni, dia akan guna balik untuk memberi pinjaman secara konvensional pada orang lain. Jadi kalau boleh elakkanlah, elakkan. Melainkan kalau memang dia ni tak lulus, ataupun memang dia usaha memang tak boleh kad kredit Islami, tak boleh kad kredit Islami. Dia boleh kad konvensional saja, ataupun konvensional dia layak, tapi hak Islami minta sana tak dapat, minta sini tak dapat. Mungkinlah ada keharusan di situ jika dia orang yang memerlukan hutang. Tapi kalau dia tak perlu hutang, tak masuklah konteks darurat di situ, tak perlulah. Cerita lagi itulah. Jadi konvensional kita kena elakkan. Di samping konvensional ni memang agak berbahaya. Tentu kalau tak bayar, dia panggil default, ada kes tak bayar ke apa, dia berganda tu. Ada kes orang tak bayar 10,000 tahun kat kredit. Daripada 10,000 jadi sampai 30-40,000. Tak mustahil. Pasal dia berganda. Adalah calculation dia yang saya tak dapat nak. Satu lagi, kad kredit yang terbaik, kad kredit Islami. Semua bank ada. Ada 16 bank Islam yang keluarkan kad kredit Islam. Saya ada 2 kad kredit. Tuan-tuan ingat saya yang kaya sangat ke? Saya bukan anak hartawan. Saya bukan anak jutawan. Saya pun ada kad kredit. Tapi saya pakai Islami lah. Satu bank Islam, satu RSB. Ya. Ada banyak dia punya kelebihan. Pertama, dia bebas riba lah. Ya. Pasal apa bebas riba? Kalau konvensional tadi dia bagi on loan term, mana secara terma pinjaman. Dia bagi kita tu based on loan lah, dia bagi pinjaman, dia charge term. Tapi kalau Islami dia tak buat begitu. Cara dia tu, cara riba dia jadi riba, cara tak riba dia jadi tak riba. Which is cara Islami dia bukan cara riba. Dia tak beri pinjaman tuan. Tuan-tuan dah buat akad jual beli komoditi dengan bank. Dan bila tuan-tuan dapat kad tu, sebenarnya duit dah ada dalam kad tu. Dia tak macam konvensional. Konvensional duit tak ada dalam tu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok parameter JAKIM, bukan JAKIM lah. Mana sebagian ulama dia kata boleh beli emas dengan kad kredit Islam. Tapi kad kredit konvensional tidak boleh. Pasal apa? Pasal dia kata kad kredit Islam duit dah ada kat dalam. Adapun kad kredit konvensional kosong. Sedangkan pembelian emas tak boleh secara tangguh. Nampak tak? Walaupun ada 2-3 pendapat di situ. Ada ulama kata boleh secara mutlak. Macam kita punya JAKIM kan, dia kata boleh secara mutlak. Konvensional ke Islami ke. Mana sah lah jual beli emas tu. Ada yang kata tak boleh secara mutlak. Tapi yang ada tengah-tengah. Dia kata kad kredit Islam boleh, kad kredit tidak Islam tidak boleh. Kerana dia kata dalam Islam dah ada duit. Jadi akad dia buat tu, cara dia buat tu lain ya. Dia dah buat dia panggil jual beli komoditi di situ. Dia buat murah-murah. Nanti ada bab dia ni ya. Itu satu. Yang kedua banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Dia tak cah compounding. Contoh kalau dia hutang banyak tu je lah. Dia takkan berganda-ganda. Okey, yang kedua, bank negara mewajibkan kad kredit Islam dilindungi takaful. Which is tuan-tuan ada hutang banyak mana pun, kalau tuan-tuan ilat, of course lah kalau tuan-tuan mati, harap-harap tuan-tuan tak mati lagi lah, maka dia lepaskan. Kawan saya bank Islam, isteri dia lah, ada hutang 5 ke 6 ribu, lepas tu kena ilat, lumpuh.
settle lah. Tapi kalau konvensional, awak masih kena bayar. Kalau awak mati pun, awak masih kena bayar. Kalau awak tak bayar, awak dikira menanggung hutang. Orang hidup tak cara mana? Betul tak? Biarlah, bayar awak apa dia kata. Dia mati dah, biarlah. Tak boleh. Kita sia je. Tapi kalau Islami, dia dah cover. Jadi ada banyak kelebihan lah di situ. Ada kata sama je, konvensional Islam tak sama. Cara tidak sama. Dan of course lah dia punya kelebihan-kelebihan, ciri-ciri dia amat baik sekali. Kita tuan-tuan, buat kewangan Islam lah. Bukan kita kat kredit, apa-apa saja. Number one kan? Bukan number one lah. Mana top di dunia tuan. Saya baca beberapa laporan dunia tentang kewangan Islam di Malaysia. Oh, kita pioneer tuan. Cuma kita di peringkat bawah ni, tak nampak. Orang berada dalam industri yang buat berbagai akta, berbagai polisi nak memastikan bahawa kewangan Islam seumpama ini dia lebih baik lah berbanding konvensional. Dan tuan-tuan boleh tengok sini kat kredit yang saya dah huraikan tadi. Konvensional tak ada takaful, Islami ada takaful. Saya kat kredit pakai dua saya tadi kan. Bukan tak guna tuan, ada hutang tu. Tapi kalau saya mati saya tak payah fikir dah. Pasal settle. Tapi kalau konvensional tak tahu, kalau orang hidup tak settle nanya kita tuan. Ya, boleh. Oh, dia tanya pendek, ana jawab bukan main panjang lagi. Jadi ambil hak Islami lah ya. InsyaAllah ta'ala. Cuba tu aku Al-Qazal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.